Salam sejahtera saya ucapkan kepada yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati Wakil-Wakil DVP, Dewan Bahasa dan Pustaka, guru-guru dan rakan seperjuangan sekalian. Saya bersyukur kerana kita masih lagi berpeluang bertemu dalam gelagat forum sekolah mendengar Cina dalam suasana dan pentas yang berbeza untuk menyaksikan rakaman video yang disebarkan secara maya. Saya Tibula selaku pengerusi forum ingin membincangkan topik mengenai autisme bukan kekurangan tetapi keistimewaan. Sekarang biarlah saya memperkenalkan ahli-ahli forum sekolah kami. Ahli forum 1 Saudara So Xing Zhi, ahli forum 2 Saudara En Zeyuan dan ahli forum 3 Saudari Tan Yen Lu. Masing-masing merupakan wakil-wakil forum dari sekolah mendengar Cina Yongpeng. Hadirin sekalian, kita sedia maklum bahawa apabila berbicara mengenai autisme, sudah pasti rata-rata orang kurang memahami apa itu autisme. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya menjemput ahli forum yang pertama, Saudara So Xing Zhi, untuk menjelaskan apakah itu autisme. Silakan. Terima kasih pengerusi. Sebelum berbicara dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk menerangkan definisi autisme terlebih dahulu. Autisme ialah keseluruhan perkembangan yang membawa impan yang teruk terhadap kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Kanak-kanak yang mengalami autisme mempunyai imajinasi yang terhad, hingga menyebabkan mereka mempunyai ruang lingkup minat yang juga terhad. Dan mereka sering melakukan tingkah laku atau pergerakan badan yang berulang-ulang. Ya, sungguh jelas penerangannya itu mengenai autisme. Saya ingin menambah bahawa sebenarnya penampilan kanak-kanak autisme kelihatan seperti kanak-kanak biasa. Namun kelakuan dan tingkah laku mereka amat berbeza sama sekali daripada kanak-kanak biasa. Saudara En Zeyuan, apakah pendapat anda mengenai isu ini? Ya, pengerusi. Pengetahuan yang cerdik tentang autisme dalam kalangan masyarakat menimbulkan berbagai prasangka terhadap peringkat-peringkat autisme. Ramai merangkap kanak-kanak autisme ialah golongan yang pelik, lembab, suka persendirian, tidak beradab dan sebagainya. Terima kasih Saudara En Zeyuan atas penambahan penerangan mengenai autisme sebentar tadi. Baiklah, Saudari Tan Yen Lu, adakah anda tahu mengenai peringkat umur yang boleh terjadinya autisme ini? Autisme hadir pada peringkat awal kanak-kanak dan boleh didiagnosis menjelang umur 18 bulan. Autisme mempengaruhi perkembangan otak dan memberi kesan kepada keupayaan individu untuk berkomunikasi, berinteraksi secara sosial, dan belajar seperti kanak-kanak biasa yang sedang berkembang. Ya, betul. Walaupun saban hari bertindak autisme meningkat, saintis masih belum jelas dan tidak mempunyai bukti yang cukup ukur. Lebih menyedihkan, tiada rawatan tunggal yang mampu merawat autisme. Nampaknya perbincangan kita semakin lancar dan menarik. Bolehkah Saudara En Zeyuan bantu jelaskan apakah sebab-sebab berlakunya autisme? Ya, pengerusi. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, punca utama autisme masih belum diketahui. Namun, autisme mempunyai kaitan dengan faktor keturunan, persekitaran, dan biologi. Autisme bukan disebabkan oleh pengasuhan ibu bapa yang teruk. Autisme juga tidak disebabkan oleh vaksinasi. Ya, pengerusi. Izinkan saya untuk menambah sedikit maklumat mengenai punca-punca kanak-kanak mengidap autistik. Antara punca kanak-kanak autistik menghadapi masalah bertutur ialah faktor genetik. Hal ini terjadi disebabkan oleh kehadiran beberapa gen yang berpisah dan berinteraksi antara satu sama lain sehingga menyebabkan proses penularan genetik menjadi kompleks. Terima kasih Saudara En Zeyuan dan Saudari Tan Yen Lu atas penjelasan tersebut. Saudara So Xing Zhi, jika tidak keberatan, bolehkah anda kongsikan apakah penyebab-penyebab lain bagi masalah autistik ini? Ya, pengerusi.
Jangkitan virus yang dihadapi oleh si ibu semasa hamil turut menyumbang kepada punca seorang kanak-kanak menghidap autisme. Jangkitan virus seperti rubella, toso, herpes, pemakanan yang tidak bejat, keracunan makanan boleh mempengaruhi pertumbuhan sel otak dan seterusnya mengganggu fungsi otak bayi. Hal ini secara tidak langsung dapat menyebabkan aspek komunikasi, pemahaman, dan interaksi terganggu. Terima kasih saudara Sosinzi atas penjelasan mengenai punca-punca autisme sebentar tadi. Saya ingin bertanya kepada saudara Enzoyen mengenai mitos-mitos yang mungkin terdapat dalam kalangan masyarakat kita. Adakah Anda tahu mitos-mitos atau tanggapan-tanggapan yang salah tentang kanak-kanak yang mengidap autisme? Terima kasih pengurusi. Ya, mitos yang pertama ialah keibubapaan. Ramai yang beranggapan bahawa autisme disebabkan oleh kemahiran ibu bapa yang tidak baik. Penjagaan kanak-kanak autisme sebenarnya memerlukan tahap kecekalan dan kesabaran yang tinggi dalam diri ibu bapa dan penjaga. Ibu bapa hendaklah mempunyai pengetahuan umum berkenaan dengan masalah autisme seperti cara untuk menguruskan dan berkomunikasi dengan mereka. Pernah apa yang dikatakan oleh saudara Enzoyen? Stigma yang diberikan melalui lisan maupun bukan secara lisan oleh masyarakat merupakan faktor utama kepada kejatuhan motivasi diri dalam kalangan ibu bapa yang mempunyai anak autisme. Bolehkah saudari Tayelu menambah lagi isi-isi penting berkenaan dengan isu ini? Ya, pengerusi. Mitos yang kedua ialah pembelajaran. Ramai yang berpendapat bahawa kanak-kanak yang menghidap autistik tidak mampu belajar. Walaupun kanak-kanak autistik mengalami kecacatan mental seumur hidup mereka, namun mereka merupakan individu yang unik dan istimewa. Ibu bapa khasnya amat mengharapkan anak mereka belajar untuk bertutur. Di sinilah peranan guru-guru dikatakan penting dalam membantu mereka untuk meningkatkan kemahiran pertuturan. Mereka dengan melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut tahap keupayaan dan kebolehan mereka. Terima kasih saudari Tayelu atas penjelasan mengenai mitos-mitos terhadap autisme. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, antara aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh guru-guru seperti terapi berkuda, terapi muzik, mengadakan rawatan sambil belajar luar dari kawasan sekolah serta membina kolaborasi dengan pihak ibu bapa. Saudara Sosinzi, bolehkah Anda huraikan dengan lebih lanjut mengenai cara pembelajaran ini? Ya, pengerusi. Lawatan sambil belajar merupakan salah satu aktiviti yang boleh membina minda kanak-kanak autistik. Lawatan ke zoo atau taman burung membolehkan kanak-kanak autisme mengenal haiwan-haiwan tersebut secara dekat. Aktiviti ini memberikan satu ilmu baharu kepada kanak-kanak autistik. Dengan ini, mereka akan terdorong untuk berinteraksi dan menambah pembendaharaan kata mereka. Contohnya, guru boleh mengajar kanak-kanak ini menyebut nama binatang yang dilihat. Hal ini secara tidak langsung dapat mengatasi masalah pertuturan dan bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak autistik. Benar pengurusi. Autisme merupakan gangguan spektrum. Kanak-kanak autisme mempunyai tahap kekuatan dan cabaran yang berbeza. Cara-cara penghidap autisme belajar, berfikir dan menyelesaikan masalah boleh ditangani daripada berbagai dimensi yang berbeza. Terima kasih ahli-ahli forum sekalian. Mari kita dengarkan pendapat dari saudari Tayelu. Saudari, adakah wujudnya persatuan-persatuan di Malaysia yang menyokong dan membantu kanak-kanak autisme ini? Ya, pengerusi. Persatuan yang menyokong kanak-kanak autisme ialah Permata Kurnia yang ditubuhkan oleh kerajaan persekutuan
pada tahun 2015. Persatuan ini mula beroperasi di Kuala Lumpur. Permata Kurnia menyediakan khidmat bantuan profesional dan perawatan bagi kanak-kanak autistik dan keluarga mereka. Saya ingin menambah bahawa Permata Kurnia akan dibuka di negeri-negeri lain secara berperingkat seiring dengan dasar kerajaan. Persatuan ini menyediakan peluang pendidikan dan pekerjaan yang sama rata serta memperbaiki infrastruktur bagi kanak-kanak autisme. Betul kata saudara Eng Zhe Yuan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga bekerja sama dengan program Permata. Program ini dilaksanakan melalui jabatannya, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Keluarga anak-anak autistik yang berdaftar dengan JKM akan menerima bantuan kewangan atau bantuan lain. Terima kasih ahli-ahli forum atas perkongsian sebentar tadi. Selain daripada Permata, pertubuhan bukan kerajaan seperti Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia telah menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak autisme ini melalui pelbagai program. Ya, pernah pengurusi. Perkhidmatan tersebut dapat meningkatkan kemahiran dan perubahan tingkah laku kanak-kanak autisme. Objektifnya adalah untuk memberi bantuan untuk meningkatkan kemahiran pembelajaran, sosial dan bahasa supaya mereka dapat hidup, bekerja, bergaul dan diterima dengan baik dalam komuniti. Wah, begitu bernas dan bersemangatnya ahli-ahli forum pada hari ini dalam mengulas isu autisme. Saudari Tanyelu, bolehkah anda membuat kesimpulan mengenai tajuk forum pada hari ini? Autisme bukan kekurangan tetapi keistimewaan. Ya, pengerusi. Secara kesimpulannya, penjagaan kanak-kanak autisme bukanlah suatu perkara yang mudah. Berbagai tingkah laku agresif dan hyperaktif kanak-kanak autisme ini begitu mencabar untuk diuruskan. Lebih-lebih lagi, apabila masyarakat tidak memahami dan tidak memberi sokongan kepada ibu bapa atau penjaga kanak-kanak autisme. Pengerusi, isu kewangan juga menambah tekanan ibu bapa. Oleh itu, sudah sampai masanya masyarakat, pekerja sosial dan NGO memberi bantuan untuk meringankan bebanan ibu bapa seperti mendapatkan rawatan untuk kanak-kanak autistik. Ya, semua pihak perlu memainkan peranan tersendiri untuk memberi bantuan dan sokongan kepada mereka. Kesukaran mereka perlu dirasai bersama supaya bebanan mereka dapat dikurangkan. Terima kasih atas penjelasan yang digarap dengan sungguh ilmiah daripada ahli-ahli forum pada hari ini. Justru itu, saya ingin menekankan di sini, masyarakat perlu mempunyai pengetahuan mengenai autisme supaya persepsi naif seperti tasiulan, tangkapan serta antaian terpesong dapat dihapuskan. Kesedaran juga dapat diwujudkan melalui sokongan dan bantuan sewajarnya kepada keluarga kanak-kanak autisme. Ingatlah, autisme bukan kekurangan tetapi keistimewaan. Sekian, terima kasih.